Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 29 hari bulan Ogos 2020 bersamaan dengan 10 Muharram 1442 Hijrah. Bersama saya lagi Fadi Halim dalam membacakan siri pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi, Masa dalam Kehidupan, Manusia dalam Kerugian, kecuali yang sabar dan berbuat kebaikan. Dibacakan di bahagian 2, Masa Manusia Antara Semalam, Hari Ini dan Esok. Bab 16, Menghadapi Masa Hadapan dengan Angan-angan dan Mimpi. Sikap putus asa adalah sikap negatif. Ia bermaksud memenuhi masa depan hanya dengan angan-angan dan mimpi-mimpi kosong, serta bukannya dengan ilmu, amal dan perancangan. Angan-angan tidak membina apa-apa kemuliaan dan tidak merealisasikan cita-cita. Bahkan ia seumpama kata-kata Ka'ab bin Zuhair. Angan-angan dan mimpi-mimpi itu menyesatkan. Seseorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, "Aku melihat dalam mimpiku, aku berenang, tetapi bukan dalam air dan terbang tanpa sayap. Apakah maksud melalui mimpi itu?" Ibnu Sirin berkata kepada lelaki itu, "Kamu adalah lelaki yang banyak angan-angan dan mimpi." Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, "Jauhilah sikap bergantung kepada angan-angan, kerana ia adalah kebodohan." Seorang penyair berkata, "Aku menyibukkan hatiku dengan angan-angan. Mudah-mudahan angan-angan itu menghilangkan kerusinganku. Ketahuilah, hubungan kamu dengan angan-angan tidak boleh diharapkan. Bahkan tidak lebih sekadar impian kosong sahaja." Seorang penyair lain berkata, "Jangan kamu menjadi hamba kepada angan-angan, kerana angan-angan itu adalah modal orang yang muflis." Bukan sesuatu yang menghairankan apabila Al-Quran mengingkari ahli kitab Yahudi dan Nasrani kerana angan-angan mereka bagi memasuki syurga tanpa memiliki sebarang alasan dan syarat-syarat, iaitu iman dan amal. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 hingga ayat 112. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata pula, "Tidak sesekali masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani." Yang demikian itu hanya angan-angan mereka saja. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu. Jikalau betul kamu orang-orang yang benar, apa yang kamu katakan itu adalah tidak benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, mematuhi perintahnya, sedang dia pula berusaha supaya baik amalannya, maka dia beroleh pahala di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Al-Quran tidak hanya mengingkari sikap Yahudi dan Nasrani. Al-Quran turut menyamakan orang Islam yang mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani, serta menyangka bahawa hanya dengan dinamakan sebagai Muslim ataupun disandarkan kepada Islam menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Nisa ayat 123 hingga ayat 124. Balasan baik daripada Allah tidak didapati hanya dengan angan-angan kamu dan tidak dengan angan-angan ahli kitab. Sesiapa yang melakukan kejahatan, dia dibalas dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat selain daripada Allah seorang pun yang melindunginya, dan tidak juga yang menolongnya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh daripada lelaki ataupun perempuan,
sedang dia beriman, maka mereka itu masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Al-Quran mencemuh mereka yang bergantung kepada angan-angan, tetapi tidak mencemuh mereka yang bersifat menaruh harapan. Dua perkara itu adalah berbeza. Menaruh harapan disertai dengan amal. Jikalau tidak, ia hanya menjadi angan-angan. Justru hadis Nabi SAW yang menganggap orang yang mengikut hawa nafsu sebagai lemah, bodoh dan hanya bergantung kepada keampunan serta keluasan rahmat Allah SWT adalah bersandarkan kepada penjelasan Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156. Terdapat sebuah hadis yang bermaksud, orang yang bijak adalah orang yang menghitung diri dan beramal untuk hari selepas kematian. Orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsu dan menaruh angan-angan kepada Allah. Manakala berkaitan harapan, Al-Quran memuji golongan yang mempunyai harapan. Maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah bagi menegakkan agama Islam, mereka itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebahagian daripada ulama salaf mengatakan, mencari syurga tanpa beramal adalah satu bentuk dosa, mengharapkan syafaat tanpa mengikut sunnah adalah satu penipuan, dan mengharapkan rahmat Allah sambil melakukan maksiat adalah kebodohan dan kejahilan. Al-Hasan berkata, terdapat satu kaum menjadikan angan-angan bagi mendapatkan keampunan Tuhan mereka, sehingga mereka keluar daripada dunia sedangkan tidak ada kebaikan daripada mereka. Lalu seorang daripada mereka berkata, aku bersangka baik dengan Tuhanku, padahal dia berdusta. Jikalau dia bersangka baik, pasti dia bekerja kerana Allah SWT. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 23. Dan yang demikian itu adalah sangkaanmu terhadap Tuhanmu. Itu adalah yang sudah membinasakan kamu, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Al-Hasan berkata lagi, wahai manusia, takutlah kamu dengan angan-angan, kerana ia adalah ubat untuk orang bodoh. Lalu mereka akan menghalalkannya. Demi Allah, Allah tidak memberikan kebaikan kepada seorang hamba hanya dengan sekadar angan-angan di dunia dan juga di akhirat. Sekian tadi perkongsian daripada buku Masa Dalam Kehidupan. Semoga apa yang kita perdengarkan tadi sama-sama dapat kita amalkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita, jiran-jiran tetangga maupun siapa sahaja di pelosok bumi Allah yang luas ini. Semoga kita dapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini. Mohon doakan rezeki saya, keuangan serta keampunan kepada insan hina dina ini. Saya Fadil Halim mengundur diri. Mohon maaf ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.